Assalamualaikum. Yush Minna. Okey, hari ni kita nak borak pasal salah seorang lagi untuk melengkapkan cerita dari setiap seorang The Legendary Konoha Sannin, iaitu Orochimaru. Sebelum ni aku dah pernah borak pasal karakter Jiraiya dengan Tsunade. Jadi kalau korang tak tengok lagi video pasal karakter diorang berdua, habis je video ni korang boleh sambung layan video tu pula. Sebelum kita sambung layan video, aku nak bagi tahu ni, kalau korang nak dapatkan skin card anime untuk kad ATM korang macam aku punya ni, korang boleh pergi dekat IG bfancy_street. Skin card ni memang kualiti gila dan memang tahan lama lah. Apa yang bestnya kalau korang pakaikan skin card ni dekat kad ATM korang, kad ATM korang memang akan nampak cool gila. Sekarang ni bfancy_street ada buat promo untuk raya, yang mana setiap pembelian korang dekat bfancy_street korang akan dapat 30% off. Dan yang lagi awesome, kalau korang gunakan kod Faiz di Studio yang aku ada letak dalam video ni, korang akan dapat lagi 20% off untuk setiap pembelian korang dekat website dorang. Jadi korang tunggu apa lagi? Takkanlah korang je yang nak pakai baju raya kan? Kat ATM pun nak baju raya juga. Banyak lagi design yang korang boleh usah dekat bfancy_street. Link semua aku ada letak dalam description. Okey, dah settle, jom kita sambung lain video balik. Untuk dalam video ni aku akan ceritakan pasal perjalanan kisah hidup Orochimaru dari dia kecil sampailah ke dalam era yang baru, dan apakah penyebab Orochimaru berpaling dari desa Konoha, dan apakah penyebab juga Orochimaru berubah menjadi baik semula semasa dalam perang dunia shinobi yang keempat. Tapi untuk kisah Orochimaru ni memang terlalu panjang, jadi untuk dalam video ni aku akan cuba untuk ringkaskan dan aku akan borak part yang penting-penting je pasal karakter Orochimaru. Orochimaru merupakan seorang shinobi elit dari desa Konoha. Untuk dari segi penampilan Orochimaru, kita pun boleh nampak lah yang dia ni memang seorang yang berkulit putih-putih pucat. Bagi pendapat aku boleh cakap penampilan untuk Orochimaru ni memang sebiji macam Pontianak. Untuk perwatakan Orochimaru, dia ni seorang yang sentiasa serius. Dia ni seorang yang memang totally pelik, dan untuk perwatakan dia juga memang cukup menakutkan. Sampailah ke dalam era yang baru, memang ramai orang takut nak berhadapan dan bercakap dengan Orochimaru disebabkan muka dia memang totally scary lah. Untuk backstory Orochimaru, sejak dari kecil lagi dia merupakan anak yatim piatu dan telah berkumpulan dengan Tsunade dan Jiraiya di bawah pimpinan Sarutobi Hiruzen. Orochimaru ni dia dari kecil lagi memang seorang yang cukup berbakat dan dia memang seorang yang pandai. Sampai kan Hiruzen sendiri ada cakap yang Orochimaru ni merupakan keajaiban yang hanya ada dekat dalam satu generasi, yang membuatkan Orochimaru ni menjadi anak murid kesayangan untuk Sarutobi Hiruzen. Lain pula untuk Jiraiya. Jiraiya waktu dia kecil, dia memang seorang yang tak berbakat langsung dan dia memang seorang yang suka main lah, tak ambil serius langsung pasal semua benda. Tapi apa yang membuatkan karakter Jiraiya ni menjadi satu karakter yang cukup dihormati dan satu karakter yang cukup kuat, disebabkan Jiraiya sejak dari kecil lagi dia seorang yang kuat berusaha untuk menjadi lebih kuat. Jadi bagi aku, better jadi orang yang tak berbakat tapi dia sentiasa improve diri dia untuk menjadi lebih baik dari sebelum ni, daripada orang yang berbakat tapi dia sombong lepas tu malas nak berusaha. Dekat sini membuktikan usaha keras mampu mengatasi bakat. Dikatakan oleh Tsunade, Orochimaru ni dia seorang yang agak pelik sikit, sebabnya dia mempunyai personality yang berbeza walaupun dia masih lagi kecil. Hal ni mungkin disebabkan kehidupan dia yang menyedihkan selepas kematian mak ayah dia. Satu hari sewaktu Orochimaru melawat kubur mak ayah dia, tiba-tiba Orochimaru ternampak ada ular putih dekat situ. Jadi selepas je dari tu, Hiruzen pun ada terangkan pasal ular putih dekat Orochimaru yang bermaksud keberuntungan dan kelahiran semula. Jadi disebabkan benda ni membuatkan Orochimaru terinspirasi untuk belajar pasal jutsu-jutsu yang terlarang, dan dia pun nak mempelajari pasal semua teknik yang ada. Poin yang paling besar dekat sini disebabkan dia ternampak pasal kejadian ular putih yang ada dekat kubur mak ayah dia tu
tu membuatkan Orochimaru nak mengembangkan satu jutsu yang membolehkan dia mendapat keabadian yang kekal. Jiraiya juga beranggapan Orochimaru jadi macam tu disebabkan dia nak lupakan kenangan dia yang menyakitkan. Sewaktu dalam perang dunia shinobi yang kedua, Jiraiya, Tsunade dan Orochimaru telah berhadapan dengan leader of Amegakure, iaitu Hanzo the Salamander. Dan untuk dalam match ni jugalah diorang telah mendapat gelaran The Legendary Konoha Sannin disebabkan diorang mampu bertahan dalam pertarungan tersebut. Gelaran tersebut telah pun diberikan oleh Hanzo the Salamander sendiri. Selepas pasukan Hiruzen dibubarkan, Orochimaru telah bergabung dengan kumpulan Root untuk bekerja secara langsung di bawah Shimura Danzo Palatau. Dan dalam masa yang sama juga, Orochimaru telah menjadi mentor untuk Anko Mitarashi. Nak diringkaskan cerita, sebenarnya Orochimaru juga mempunyai impian untuk menjadi seorang Hokage, tapi dia berhasrat untuk dapatkan gelaran tersebut untuk agenda dia yang tersendiri. Tapi Hiruzen dah perasan dah dari awal lagi side jahat untuk Orochimaru, dan dia berharap satu hari nanti dia mampu untuk sedarkan Orochimaru semula sebelum terlambat. Selepas Hiruzen meletak jawatan sebagai seorang Hokage, pembesar-pembesar dekat Konoha pun diorang buat pemilihan lah untuk mencari calon yang sesuai untuk menjadi pengganti Hokage yang seterusnya. Dalam pemilihan tu, Shimura Danzo Palatau telah pun mencalonkan Orochimaru, manakala untuk Sarutobi Hiruzen pula dia telah mencalonkan Namikaze Minato. Walaupun Orochimaru tu merupakan anak murid kesayangan untuk Hiruzen, tapi Hiruzen percaya yang Orochimaru ni bukanlah seorang yang akan berkorban sepenuhnya untuk melindungi desa Konoha. Dan Hiruzen pun dah nampak dah side jahat untuk Orochimaru. Dan akhirnya pembesar-pembesar dekat Konoha pun dorang bersetuju dengan calon Hiruzen, dan Namikaze Minato pun telah menjadi Hokage yang keempat. Selepas je Minato telah menjadi Hokage, start dari sinilah Orochimaru dah mula nak berpaling dari desa Konoha, dan dia pun mulalah buat eksperimen yang pelik-pelik. Antaranya dia bekerjasama dengan Shimura Danzo dengan mencolek 60 orang budak bagi untuk melakukan eksperimen mencipta shinobi yang mampu untuk menggunakan wood release. Dan tangan kanan si Danzo Dongo Palatau tu pun yang boleh letak banyak mata Sharingan dekat tangan dia tu pun Orochimaru yang telah cipta dengan menggunakan sel Hashirama. Lepas tu Orochimaru pun ada buat juga eksperimen dengan dia telah mencolek shinobi Konoha untuk mengembangkan teknik yang akan memberikan keabadian dekat dia. Memang gila lah eksperimen yang telah dilakukan oleh Orochimaru. Motif utama Orochimaru, dia memang nak mendapatkan keabadian yang kekal, dan dia nak dapatkan juga sentiasa kekal muda. So dia pun banyaklah buat eksperimen lagi. Tak lama lepas tu Orochimaru telah pun mengambil Yakushi Kabuto sebagai orang kanan dia dan telah membawa Kabuto ke tempat rahsia dia. Sampailah satu masa, kerja-kerja kotor si Orochimaru ni pun dah diketahui oleh Hokage yang ketiga, iaitu Sarutobi Hiruzen, dengan dia sendiri turun padang untuk menyiasat pasal kes penculikan ramai orang. Dan rupanya Orochimaru lah dalang di sebalik benda tu semua. Tapi malangnya dekat sini, waktu Hiruzen dah ambush tempat Orochimaru tu, dekat sinilah Hiruzen dah membuat satu kesilapan yang paling besar dalam hidup dia. Dengan Hiruzen tak mampu nak membunuh anak murid kesayangan dia waktu dia ada peluang, dan benda tu telah menyebabkan Orochimaru berjaya melarikan diri. Selepas je dari tu, Orochimaru pun telah meninggalkan desa Konoha dan membuatkan Hiruzen memang menyesal lah atas diri sendiri. Selepas Orochimaru meninggalkan desa Konoha, Orochimaru telah sertai satu kumpulan jenayah elit, iaitu kumpulan Akatsuki. Tapi waktu ni kumpulan Akatsuki masih lagi belum start memburu biju tau. Diorang masih lagi kumpulan upahan untuk buat apa-apa je. Contoh kalau nak bunuh sesiapa, bayar je lah dekat kumpulan Akatsuki, diorang boleh buat. Semasa dalam kumpulan Akatsuki
Akatsuki, Orochimaru telah menjadi pair untuk Sasori. Tak lama lepas tu, Itachi pula telah menyertai kumpulan Akatsuki yang membuatkan Orochimaru ni berminat nak dapatkan tubuh Itachi. Jadi dia pun cubalah untuk membunuh Itachi. Ni silap besar lah untuk Orochimaru. Tapi malangnya dekat sini, dia gagal selepas Orochimaru terperangkap dalam genjutsu yang dibuat oleh Itachi. Jadi untuk dia melepaskan diri dari genjutsu Itachi, Orochimaru pun telah memotong tangan dia sendiri. Dan selepas dia dari itu, dia pun telah diselamatkan oleh Kabuto dari Itachi. Jadi dekat sini pun Orochimaru telah keluar dari kumpulan Akatsuki. Tapi kumpulan Akatsuki telah pun label Orochimaru ni sebagai pengkhianat. Dan tak lama je dari itu, Pain telah pun menghantar Sasori, iaitu ex-partner untuk Orochimaru, untuk pergi settlekan Orochimaru. Tapi part ni aku tak nak borak panjang lah. Sampailah satu masa, selepas beberapa tahun Orochimaru tak balik ke desa Konoha, akhirnya sewaktu dalam Chunin exam, Orochimaru telah pun menceroboh dalam desa Konoha. Tapi dikatakan juga Orochimaru lah orang yang bertanggungjawab yang telah membunuh Kazekage yang keempat, iaitu Rasa. Sewaktu dalam Chunin exam, Orochimaru berminat dengan tubuh adik Uchiha Itachi, iaitu Uchiha Sasuke. Dan Orochimaru pun telah memberikan kesil dekat badan Sasuke. Masuk part climax dalam Chunin exam tu, sewaktu tengah berlangsungnya pertarungan Sasuke menentang Gaara. Dekat sinilah bermulanya Konoha Crush, dengan Orochimaru pun telah bertarung dengan Sarutobi Hiruzen. Dengan Orochimaru mempunyai niat untuk membunuh Hokage yang ketiga. Untuk dalam match ni, kita dapat tengok Orochimaru telah pun menggunakan salah satu jutsu yang terlarang, iaitu Edo Tensei. Dengan dia telah membangkitkan Hokage yang pertama, iaitu Hashirama Senju, dan Hokage yang kedua, iaitu Tobirama Senju. Tapi malangnya, untuk Orochimaru membangkitkan Hokage yang ketiga, iaitu Namikaze Minato, dia telah pun gagal. Dia tak berjaya disebabkan jiwa Minato telah pun terperangkap dalam perut Dewa Kematian, iaitu Shinigami. Match ni memang sengit gila lah, dan aku boleh cakap ni antara match yang terbaik dalam anime Naruto. Tak lama lepas tu, Hiruzen pula telah menggunakan jutsu yang terlarang, iaitu Shikifuji, untuk mematahkan teknik Edo Tensei Orochimaru. Di hujung pertarungan, Hiruzen telah berjaya untuk melumpuhkan kedua-dua tangan Orochimaru. Tapi malangnya, Hiruzen telah pun terkorban. Dan sebelum Hiruzen terkorban, Hiruzen tersenyum apabila sebelum Hiruzen menutup kedua-dua mata dia untuk kali yang terakhir, Hiruzen nampak Orochimaru sewaktu dia masih lagi kecil. Dan Hiruzen berharap yang satu hari nanti Orochimaru akan berubah semula dan kembali ke desa Konoha. Selepas je habis semua tu, dan Sasuke pun telah pergi ke tempat Orochimaru untuk dia mendapatkan kekuatan yang lebih tinggi lagi untuk dia membalas dendam dekat abang dia, iaitu Uchiha Itachi. Tapi semua tu sebenarnya dah dirancang dah pun oleh Orochimaru. Untuk Orochimaru ni sebenarnya dia dah banyak kali dah tahu hampir je nak mati. First, lepas dia gagal untuk take over badan Sasuke. Second, sewaktu dalam pertarungan di antara Sasuke menentang Itachi, Orochimaru telah pun muncul dari mulut ular. Tapi malangnya, tak lama lepas tu dia telah pun disilkan oleh Susanoo Itachi. Benda ni agak complicated tau nak terangkan kenapa Orochimaru tak mati. Tapi secara ringkasnya aku boleh cakap pasal kenapa Orochimaru tak mati-mati. Memang susah sangat dia nak mati. Semua ni disebabkan eksperimen dan teknik-teknik terlarang yang telah digunakan oleh Orochimaru. Antaranya Cursed Seal of Heaven and Earth, dan lagi satu Living Corpse Reincarnation. Semasa dalam perang dunia shinobi yang keempat, Orochimaru telah pun dibangkitkan semula oleh Sasuke. Dan dekat sinilah kita dapat tengok yang Orochimaru dah berubah. Tapi sebenarnya untuk Orochimaru ni, dia bukannya berubah menjadi orang yang baik tau.
Tapi dia hanya mengubah persepsi dia dengan Orochimaru membuat keputusan untuk sokong matlamat Uchiha Sasuke. Buktinya kita boleh tengok dalam perbualan di antara Orochimaru dan Tsunade selepas Orochimaru menyelamatkan Tsunade. Disebabkan tu jugalah Orochimaru bersetuju untuk membawa Sasuke mendapatkan jawapan yang dia nak. So lepas je dari tu pun dorang telah pergi ke desa Konoha dan Orochimaru dekat sini telah membangkitkan semula keempat-empat Hokage yang telah mati menggunakan teknik Edo Tensei. Masuk dalam era yang baru pula, Orochimaru masih lagi hidup dan dia masih lagi muda macam sebelum ni. Malah aku rasa muka dia ni lagi muda daripada Naruto sekarang. Dalam era yang baru ni, apa yang menariknya pasal Orochimaru, dia telah berjaya menjadikan Otagakure sebagai satu kampung shinobi yang sah dan dia pun mempunyai seorang anak hasil dari eksperimen yang dia dah buat, iaitu Mitsuki. Walaupun sekarang ni Orochimaru dah tak buat kerja-kerja kotor macam sebelum-sebelum ni dan dia pun kadang-kadang diperlukan je oleh Naruto, tapi Orochimaru tetap dipantau oleh satu unit khas yang diketuai oleh Captain Yamato. Itu je lah kot aku rasa untuk perjalanan kisah hidup Orochimaru. Jadi aku harap dah terjawab lah sedikit sebanyak pasal persoalan karakter Orochimaru. Dan aku minta maaf kalau ada lagi fakta-fakta pasal karakter Orochimaru yang aku tak masukkan dalam video ni. Dan kalau ada fakta lain, korang boleh je drop komen dekat bawah, ok? Teruskan support Faiz di Studio untuk mendapatkan 150,000 subscribers dalam tahun ni. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum.